Assalamualaikum. Ai, kalau apa-apa dah ada request nak VC. Baik punya ni. Baik punya. Ya Allah. Hai Arif. Gimana kamu Arif? Sihat gak? Guys, itu ada. Alamak, gimana saya mau panggil kamu VC lah. Ah, ya, Arif. Request VC dong. Arif. Dia free. Request VC dong. Pak ni boleh kasih promote. Ini ada artis baru Indonesia dari Lida. Selamat Hari Raya. Allah, bibi kering tak? Bibinya kering dong. Okey, sebenarnya Pak ni live ni nak bagi tahu pada mereka yang hantar dekat Pak Nil yang Pak Nil buat review untuk makanan kan, can stop sending already, okay? Sebab Pak Nil dah mula kerja. Jadi bila Pak Nil mula kerja, takut kalau korang hantar nanti Pak Nil balik malam baru boleh makan. Kadang-kadang Pak Nil balik malam, Pak Nil terus tidur. Jadi so stop sending lah ya. Sebab nanti takut Pak Nil tak ada masa nak buat review. So Pak Nil buat review tu dekat 100 rasanya. Hampir 100 makanan. Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Sebab yang tak keluar posting Pak Nil tu kualitinya kurang. Jadi Pak Nil tak nak lah promote benda yang tak berkualiti. Takut nanti kan rasa menipu pula Pak Nil kan. Tapi itu semua Pak Nil dah bagi tahu awal-awal menurut tekak dan selera Pak Nil. Tapi insya-Allah okey, tekak dan selera Pak Nil tu kira macam macam boleh pakai lah, boleh pakai. Pak ni kalau pasal food, Pak ni masih mempunyai cita rasa yang sedap lah. Okey. Kenapa pula Fasha menangis? Siapa nak klasik tea Eric Ampang? Oh ya, klasik tea ni semalam Pak ni. Takutlah Pak ni minum benda-benda orang muda ni. Tapi sedap. Memang sedap. Korang yang muda-muda ni minum lah minuman yang sedap tu. Subhanallah. Macam nak bagi free food. Itulah kenapa lambat daripada sebelum puasa itu Pak ni buat. Korang ni follow Pak ni ke tak? Kalau follow Pak ni, kenapa baru ni tahu pasal Pak ni punya review percuma? Dah lama dah kot Pak ni buat. Sebelum masa PKP dan masa tu sebelum puasa lagi. Sebab apa? Kejap ya. Penat pula. Kejap. Sebab Pak ni kan duduk rumah. Jadi duduk rumah, Pak ni bantulah mereka yang memerlukan. Sebab masa PKP tu ada yang tak ada punca kewangan, ada yang kena buang kerja, ada yang kena potong gaji, ada yang online tak jalan. Jadi itulah Kak Irma. Irma Fatimah, jom Irma kita promote drama login kita Irma. Mana Irma?
Marilah Irma, kita promote apa ni? Korang dah tengok belum? Drama login dekat YouTube Emma Fatimah. Pergi situ tengok. Pak ni jadi atuk tua. Ada orang kat Lansing, kau memang ngarut-ngarut aja. Penampakan tu kau sebenarnya yang hantu. Live dengan Kak Irma. Kak Irma tak request. Pak ni tak reti nak cari, terlalu ramai ni. Irma, yohlah kita apa ni live. Hari ni dapat solat Jumaat tak. Solat apa ni Zohor je lah. Sebab katanya hanya 1/3 daripada orang semua berebut-rebut. Pak ni kalau berebut tu takutlah sikit kan. Masih dalam apa PKPP ni kena ada SOP. Jadi bila ada SOP, nanti kan kata 1/3, mana kita nak tahu 1/3 semua macam mana. Ada orang jaga. Tak apa, perlahan-lahan. Tak payah semua serentak jam tu lah semua nak tunjuk aku nak pergi solat Jumaat. Baik-baik kerajaan pun kata slowly, okay? Kita dalam norma baru ni, kita kena perhatikan pergerakan kita. Kadang-kadang kita memanglah teringin kan, bersungguh nak, tapi kalau dia memudaratkan sampai membahayakan kesihatan kita dan orang ramai, jadi kita agak-agak lah. Dah. Terima kasih ingatkan Balkis. Dah solat dah. Mana Kak Irma Fatimah? Entahlah, Irma busy kot. Fida Corona. Gadisku Corina. Korang tengok tak? Korang punya apa ni? Login tu. Panin tabik lah. Tabik dengan director ni lah. Dia arah dengan melalui WhatsApp je. Dia draw plan semua. Kau duduk sini, kau duduk situ. Itu Pak ni bagi behind the scene. Rahsia dia. Kau ada orang lain pula buat, kan? Dia kan dibagi. Kau duduk kat ruang tamu. Okay, rumah kau gini. Okay, lepas tu engkau akan duduk dekat sini, mak dekat sini, engkau kat sini, Jana situ, Lofa situ, Nora situ, Zizan sini. Ramai warna rumah dia. Teruk kan? Teruk lah dia nak mengarah. Tapi tu lah, dapat juga. Korang mesti rasa ini satu benda yang luar biasa kan? Sebab tak pernah dalam sejarah. Thank you Wonder. Pak ni uban dah keluar. Okey, kejap lagi Pak ni cerita pasal uban ni. Okey, dalam sejarah orang buat drama hanya guna handphone. Pakai handphone saja ya. Pak ni pakai handphone. Lepas tu dah boleh buat drama. Dah bagi dekat dia. Lepas tu dia edit sendiri. Pak ni lah direct. Sekat. Lepas tu action. Pak ni sendiri buat. Pak ni sendiri set kamera. Pak ni sendiri berlakon seseorang. Tak ada director. Masa kat rumah lah. Kalau kat luar tu bawa jugalah manager Pak ni dengan PA Pak ni. Tapi kita orang sangat jaga ya. Sangat jaga SOP. Sebab apa? Sebab inilah keistimewaan drama ni. Berlakon pada waktu PKP, pengasingan dan juga penjarakan yang sangat dijaga. Lepas itu tak boleh ada kamera kru. Kami gunakan handphone. Lepas itu tak lebih daripada 20 orang. Kau bukan kata tak lebih daripada 20 orang. Tak lebih daripada 5 orang pun kita orang shoot. Accept lah live request. Adakah? Marilah. Tak ada pun nak live request dengan awak. Buat apa dengan Irma lah. Gak ada. Oh ya, ini cerita pasal Pak Ni uban ni Okey. Pak Ni sebenarnya sebelum ini memang dah ada uban. Orang bertanya Pak Ni mana uban? Ada uban. Cuma
balance rambut yang Pak Nil warnakan dulu, warna hitam tu. Pak Nil tak potong kan, panjang. Jadi bila potong akan terkeluarlah semua roots dia semua ni. Cuma Pak Nil tak potong, dia panjang, jadi nampaklah macam penuh rambut ni. So sampai satu ketika tu Pak Nil kata tak nak warna lagi dah rambut. Kan. Jadi yang Pak Nil buat selalu kat tepi ni Pak Nil ambil hair foundation. Tahu tak hair foundation tu apa? Hair foundation tu dia macam dia lekat kat sini jadi dia nampaklah hitam semua. Jadi Pak Nil tak pernah nampak rambut Pak Nil ada uban. Sebab atas sini kan lebat, rambut Pak Nil lebat kan. So yang atas ni hitam, bawah ni sebab dia ada roots dia colour yang uban. Jadi tak sempat lah sampai ke uban ni sebab rambut Pak Nil lebat, memang tebal kan kat atas. Jadi dia selalu potong di sini, yang selalu dipendekkan di sini. Jadi selalunya bila di potong pendek, tak sempat nampak uban, Pak Nil dah touch up. Tapi touch up pun dengan hair foundation lah kalau keluar. Tapi masa PKP ni, rambut dah panjang, Pak Nil tak potong kan, sekali semalam. Lepas tu pergi sana, memang Pak Nil dah nikat lah. Pak Nil tak nak colour rambut lagi lah. Pak Nil kata cuma nanti kalau pakai hair foundation je lah kat sini macam biasa kan. Lama dah Pak Nil nikat dah tak nak colour rambut dah. Tapi sebabkan dia tebal kan, lambat lah dia nak sampai ke rootnya. Kali semalam bila dia ram sini semua, Pak Nil nampak, ya Allah, putih no rambut dah ni. Tu Pak Nil kata Pak Nil pula nampak macam biar je lah kot kan. Biarkan. So Pak Nil kata biar je lah, tak payahlah, biarlah putih ini. So yang atas ini kalau yang ada dye ni kita boleh bleach dah kan, kita boleh lunturkan balik. Maknanya kita bersihkan balik dye tu, kita kembalikan kepada tekstur rambut ataupun rambut yang ni. Kalau bleach kita buang semua warna, dia tinggallah uban dan juga rambut sebenar yang dibuang warna. Jadi mungkin yang itu akan Pak Nil buat nantilah. Tapi tengoklah macam mana. Sebab dia tu bahaya. Bahaya untuk kulit kepala kalau buat sendiri. Kalau nak buat kat kedai tak boleh. Sebab sekarang ini SOP-nya orang masuk kedai tak boleh lebih daripada 30 minit, 45 minit gitu. Orang lain kena color. Kena color apa? Oh, kalau nak putih tu kan, dah tua tak payahlah. Dah tua tak payahlah. So, kalau nak pergi ke salon, nak bleach, dia akan mengambil masa yang sangat panjang. Kan? Jadi dia kena SOP tak lepas. SOP kena masuk salon setengah jam sampai 45 minit macam tu lah. Jadi kalau nak bleach tu lama 2-3 jam. So kalau buat sendiri tak beranilah pula. Sebab apa? Sebab dia ada colouring agent atau bukan discolouring agent yang takut kena kulit kepala. Panggil orang salon datang rumah. Pak ni kalau panggil orang datang rumah pun biarlah orang yang ada kena mengena dengan keagamaan kan. Kalau terkena penyakit pun sebab apa? Sebab belajar agama, sebab tak apa, itu tak apa. Kan. Tapi kalau datang untuk potong rambut tak apalah. Takutlah Pak ni orang datang rumah ni. Sebab satu rumah kena nanti. Pak ni kalau Pak ni macam Erma Fatimah dalam login. Gitulah. Sangat paranoid. Siapa keluar Pak ni dulu yang balik mandi terus. Sebaiklah kat bawah, masa nak masuk je rumah tu, ada satu bilik. Bilik tu kami buat tempat korang dah masuk, terus masuk rumah, terus dengan baju-baju, pergi kau mandi bawah shower. Jadi semua masuk rumah Pak ni kalau keluar kan, kadang terpaksa keluar kan, balik terus masuk dalam bilik air kat bawah. Bilik kat bawah tu ada shower. Shower sekali kat situ. Kau make sure baju kau ada semua. Baju kau pun kau basuh dulu baju tu, baru kau keluar. Baru boleh naik atas, boleh bersosial dengan ahli keluarga yang lain. Gitulah. Dah ada kes gunting rambut positif COVID. Takut. Tengok diorang pun kan macam yang potong rambut tu
Semalam dia nak cepat, takut. Diorang pun takut. Bukan kata kita, tapi diorang kena hidup kan. Kita pun nak, ini adalah benda yang kita kena buat juga. Ketul rambut, walaupun itu bukan essential lah bagi kita kan. Tapi essential bagi dia, dia nak hidup. Dia pakai nak potong rambut macam PPE. Dia pakai PPE, full PPE dengan face mask, dengan plastik kat sini, dengan sarung tangan. Wah, Pak ni kata tak panas ke? Tak apalah, dia kata panas pun panas lah, Pak ni nak hidup. Nah, itulah, begitulah survival. Heran kedai rambut ini antara kedai yang sektor rambut lah, sektor ekonomi potong rambut ni semua adalah kedai ataupun perniagaan yang hampir terakhir dibenarkan beroperasi. Sedangkan pada mulanya itulah pertama yang dibenarkan. Tak faham kan? Itu yang pertama dibenarkan untuk operasi, tapi tu bila dia buat U-turn tak boleh pula. Itulah perniagaan yang hampir terakhir pula yang dibenarkan. Silver for hair partner kat UK ramai, but very nice. Thank you Wanderlust Poji. Dekat UK pukul berapa sekarang? Let me just talk to you if you don't mind. No, I'm okay. Pak ni tak demam. Pak ni okay. I sound demam to you? Azik, Alhamdulillah, pukul 6 pagi. Oh. How come you already awake? Adi Syamsul. Adi Syamsul yang ku kenali ke? Masalah kat sini kan, kita kalau tengok orang tu kita nak tekan, tapi kita tak nampak tak nampak dia punya profile kan. Tak salah orang kan aku tekan kan. Dia tu kalau nama je. It's about time lah korang kan kalau boleh buat Malaysia Malaysia perkenalkan satu app baru sebab macam Instagram, Facebook, apa lagi Twitter, Snapchat, TikTok, semua tu sedap tak air klasik? Sedap. Pak ni review sedap lah. Nah, percayalah cakap Pak ni. Kalau tak sedap, Pak ni tak keluarkan. Okay. Kita boleh tak cipta satu app yang kita boleh buka mata dunia, tiba-tiba dunia rasa macam thank you, thanks to this app. Nampak tak macam kita mendewakan Instagram ni kan. Tiba-tiba Instagram ini jadi satu benda yang sangat-sangat besar kan. Cuba kita cipta satu benda yang sangat-sangat besar, like semua umat Islam pakai. Misalnya belajar mengaji ke dekat apps tu, kan, misalnya dia secara sosial, kan, dia tak faham lah dia mengaji ada app tu betul kan ke. Cuba cipta benda tu, kita akan jadi orang pertama di dunia. Kita nak benda macam tu lah. Cuba ciptakan. Sini banyak kita ada ramai pakar-pakar apps. Ada doi. Okay, let's see. Who's in the house? Pak ni puasa. You know, Pak ni tak tahulah apa boleh ke tak boleh, tak tahulah. Pak ni dah buat satu set puasa 6. Hari raya ketiga, Pak ni dah mula buat dah puasa 6. Dah habis dah. Lepas tu Pak Nil buat lagi satu set. Dah 2 set dah. Kali ni Pak Nil dah masuk set yang ketiga dah. Hari yang kedua untuk set yang ketiga. Adi Syamsul macam-macam Aznil. Okay, anyway, apa benda nak cakap tadi? Oh ya, apps tu. Bukanlah Pak Ni cakap bukan Pak Ni nak cakap pasal app untuk orang Islam je. Kau ciptalah satu apps yang tiba-tiba boleh
boleh menjadi kegilaan ramai satu dunia bercakap pasal tu. Jadi satu dunia pegang benda tu. Bila pegang benda tu, rasanya macam akan menjadi inilah, menjadi jangan tanya partner apps apa. Partner tanya korang, boleh tak cipta satu apps supaya benda ni boleh jadi satu benda baru dalam social media. Kita lah mula cipta. Cuba fikir, kita kenalah mendahului zaman. Partner ni dah tua, korang muda-muda. Cubalah pilih. If you boleh pilih, cubalah fikir. Okey, ni ada soalan pula. Oh, takut dia. Pak ni ada rasa boring tak? Pak ni anak Fauzia Nawi. Ya Allah, Fauzia binti Nawawi, Pak ni binti Nawawi, Pak ni bin Nawawi. Kalau apa ni anak tak ada nama bin kami tak samalah. Apa ni? Boleh nyanyi? Aku Pak ni dah mula dah. Dah mula apa ni? Dah mula sekolah dah. Emma Fatimah tu saudara Pak ni ke? Ya, saudara se-Islam. Saya tengah kerja ni Pak ni, tapi nak tengok Pak ni celoteh. Tak adalah, Pak ni tengah, sepatutnya Pak ni nak keluar. Tadi hujan lebat, tempat korang hujan tak? Pak ni hujan, Pak ni dah siap dah nak keluar untuk pembahagian Milo. Kali hujan lebat. Hujan lebat, tak boleh nak keluar. So, Pak ni relax lah kejap je tanya kan. Pak ni dah tinggalkan phone macam tu. Wow. Tada. Terima kasih pada mereka. App tu mesti ada unsur gabungan yang panas sekarang. Ada idea ni. Nak tahu ke? Tak adalah, Pak ni bagi tahu aja kat sini. Kan Pak ni nak cabar korang je, nak motivate aja. Jawab ni jap. Ya Allah, seorang lagi rakan artis meninggal dunia. Poi yang apa ya? Lagu ala Latok. Ala Latok. Tolong jangan saman. Ingat tak lagu tu? Ala Latok. Roy daripada kumpulan Rampa ni kumpulan rambut panjang. Goyang pula kamera tombak ni. Alah, habis tu macam mana? Pegang kan. Tapi Pak ni tak sukalah bila gambar-gambar sebegini ditayangkan. Orang dah meninggal kan, jadi dia tak ada hak. Dia tak boleh nak bersuara sama ada dia suka atau tidak. Gambar jenazah, gambar orang sakit. Pak ni tak sukalah orang ambil gambar. Satu, dia tak minta kebenaran daripada ahli keluarga. Kalau ahli keluarga pun bagi kebenaran pun tak tentu lagi yang punya badan tu setuju. Apalagi apabila dia dah jadi jenazah kan. Kalau bayangkan kalau dia hidup, dia nak bagi tak korang ambil gambar dan sebarkan gambar? Tak kan? Jadi fikirlah 2 kali, 3 kali, 40 kali sebelum korang ambil gambar dan sebarkan kan. Pak Nil awal-awal bagi tahu korang jadi saksi lah ya. Pak ni bagi tahu kepada ahli keluarga, kepada pekerja-pekerja hospital, kepada rakan selebriti, kepada wartawan-wartawan, kepada pihak media blogger. Ya, kalau datang masa Pak ni sakit kan, na'udzubillah lah kan, jauhkan. Tolong jangan ambil gambar Pak Nil korang jadi saksi tau. Pak ni tak benarkan.
Jadi jangan ambil gambar Pak Ni masa Pak Ni sakit, ataupun bila Pak Ni dah jadi jenazah, jangan ambil gambar Pak Ni yang terbuka macam tu Jadi korang jadi saksi tau. Bila benda itu berlaku, nanti korang tegur, bagi tahu. Lepas tu Pak Ni tak izinkan, tahu tak? Sebab itu adalah hak peribadi. Sampai ke bahagian sakit dan juga jenazah pun nak jadi benda nak jadi bahan sensasi untuk diorang ke? Gitu. Sebenarnya diorang ambil gambar untuk menunjukkan bahawa saya ada di situ. Saya rapat dengan arwah ataupun dengan pesakit. Satu, dia nak tunjuk bahawa aku ada exclusivity. Yelah, artis lah katakan kan. Aku ada akses. Korang semua yang kat luar, peminat tak boleh pergi semua. Peminat kalau orang tu sakit, kalau orang tu meninggal, doakan dari jauh sudahlah. Betul tak? Tak payahlah sebar-sebarkan gambar. Tak tahu benda tu aib sebenarnya bagi saya lah. Kan? Tingkat keamalan. Jadi itulah macam gambar ni lah. Pak ni selalunya dapat gambar ni, Pak ni tak forward pun. Kalau boleh delete, Pak ni delete je. Walaupun gambar itu, entahlah, gambar orang kalau atas katil, mana eloknya. Saya tak faham kenapa kru TV dan media kena pergi tanah kuburan. Tak apalah, kru TV dan media boleh pergi, tapi carilah angle-angle. Cari angle-angle. Kan, cari angle-angle. Kau boleh pergi cari angle-angle. Tapi misalnya kata kau pergi melawat, kan? Orang tu dekat hospital, kat katil hospital. Orang tu dalam keadaan yang tak boleh nak cakap, jangan ambil gambar boleh tak? Kan? Jadi macam family tak tahu apa kehendak media ataupun diorang tak faham benda ni. Jadi macam family juga tak berani nak tegur. Mungkin media nak buat kerja dia kan. Kadang-kadang sebab macam Pak Ni baik dengan media gitu. Mungkin family tak tahu macam mana. Tapi ada ketikanya family kena bagi tahu pesakit tu kena bagi tahu family. Gitulah. Korang faham ke Pak Ni cakap apa ni? Kenapa tak boleh tekan dah? Faham ke Pak Ni cakap apa ni? Pak Ni ingat tak bapa saya nama Khairuddin bin Osman? Pak Ni pernah kerja dengan dia. Oh, Khairuddin bin Osman? OJ Khairuddin bin Osman. Kita panggil dia OJ ke KO? Pak Ni lupalah. Pak Ni pernah kerja dengan dia kat MISC Selamat Hari Raya. Faham. Alhamdulillah. Faham. So, korang jadi saksi Pak Nil ya? Kalau lah adik ni berlaku, tolong tolong habaq-habaq pi. Setuju dengan pendapat. Ya, terima kasih. Tu dia, Ngafood. Ngafood hantar Pak Nil makanan hari tu. Apa ni sate kan? Kami menjual kasut dari harga 100 hingga 120. Pak handsome Pak ni rambut pacar tu lah. Lepas PKP ni kan, barulah kita tahu it's okay to have grey hair. Dulu Pak ni akan cover semua ni dengan hair foundation. Lepas tu bila mandi, basuh dia hilang. Bila nak solat, basuh dia hilang. Kan. So sekarang ini biarkan aja tak? Ke Pak ni nak cover balik? Pak ni nak hantar lagi lah satai. Iyalah, satai tu sedap sangat. Korang tolonglah Pak ni kalau puasa ni korang sebut.
Pak Nil tolong review. Pak Nil dah tak buat dah sayang. Pak Nil dah tak buat review dah. Pak Nil tak buat dah sebab Pak Nil dah mula kerja. Pak Nil takut nanti korang hantar. Pak Nil tak sempat review. Balik malam. Pak Nil dah penat. Nanti kan benda tu terbuang aja. Kan sekarang ni Pak Nil dekat rumah. Tak ada buat apa. High skin fade. I love it. What is high skin fade? Nak tahu tak Pak Nil? Tadi saya layan Gegar Vaganza 2019. Tengok minggu yang Pak Nil jadi juri. Why? Oh, cute. Orang tak suka Pak Nil jadi juri. Sebab, I don't know. Kalau nak jadi juri dia kena tegur yang baik-baik je. Pak Nil memanglah bolehlah tegur. Pak Nil kan sejak jadi juri untuk pencetus umar tu, Pak Nil serik sebenarnya nak jadi juri. Kita nak bagi ilmu kan dekat orang, tapi akhirnya netizen yang tak faham ni, dia mempertikaikan apa yang kita komen. I don't like lah. I don't want to be a center of controversial issue kan. I don't want to be a center of controversy. So tak sukalah pada usia sekarang ini orang cerca kita kan, padahal kita dah tua dan apa kita kongsi tu, kita kongsi pengalaman dan juga ilmu kan. Tapi itulah kenapa terang ni. Entahlah. Tapi itulah bila kita kongsi orang tak boleh terima ataupun dia punya penyokong lah especially kan. So Pak Nil, I have came to this far, okay? I've reached this level, which I don't think I am bukan I am open to criticism, tidak. For me to open myself to unnecessary punya critics, faham Tadi jumpa Safiq Hay Tadi tak jumpa. Mesej saja. Pak ni baca komen. Dah pukat dek. Pak ni tak boleh nak baca, terlalu ramai. Jadi kan, habislah akhirnya, korang nak tengok gini orang yang korang sokong tu, korang nak tengok dia dapat ilmu, atau korang nak tengok dia berada pada tahap itu sampai bila-bila. Kalau Pak Nil nak jadi juri, Pak Nil akan mulakan dengan itu. Jadi kepada semua yang menonton, Pak Nil bagi tahu, korang nak tengok orang yang korang sokong itu mendapat ilmu dan gunakan ilmu itu untuk jadi lebih baik, atau korang nak tengok dia tahap itu aja. Seorang yang bagus macam mana sekalipun, dia tidak akan perfect. Dia tidak akan perfect. Pak ni memang duduk seorang je ke kat rumah? Duduk seorang je. Gila seorang. Pak ni ada anak, Pak ni ada adik Pak ni, Pak ni ada adik ipar Pak ni, Pak ni ada anak buah Pak ni, Pak ni ada mate Pak ni. Korang balik kampung ke? Siapa balik kampung hari ni? Siapa yang balik kampung hari ni? Bestnya balik kampung. Sokong pendapat. Pak ni tengah buat apa sekarang ni? Sekarang ini setelah 90 hari 90 hari kita duduk dekat rumah. Pak Nil dah nampak ruang untuk work from home. Pak Nil dah nampak dah ruang untuk work from home. Jadi Pak Nil lebih memberi tumpuan untuk bekerja dari rumah lah. Pak ni bila nak berpunya, tak payahlah berpunya. Dah tua-tua ni, benda itu bukan benda utama pun. Kalau nak tanya pasal production, boleh DM Pak ni tak? Nak tanya pasal production, boleh je. Sekarang ni Pak ni Pak ni live dengan awak. Pak ni sukalah bagi ilmu, berkongsi ilmu. Ni production pula. Saya Pak ni dari umur 6 tahun. Sekarang umur berapa tahun? Aimi, Pak ni KO dah meninggal tahun lepas.
Yang Pak Ni pernah kerja. Rasanya lah. Oh ya ke dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ni kalau ada orang nak Pak Ni, nak tak? Pak Ni okey je tanpa ada sesiapa pun. Ni okey je. Apa program Pak Ni sekarang? Tak ada. Pak Ni relax je kat rumah. Relax, menunggu cucu datang. Tapi lah cucu pun Pak Ni tak bagi datang lagi. Rindulah semua my family member. Rindu yang sangat tebal. Pak Ni boleh cakap je nak nangis je. Tak ada tahu. Pak Ni cakap semua daripada hati. Bukannya Pak Ni cakap di bibir. Beza tau. Orang yang bercakap dengan daripada bibir, maknanya janji dia semua janji di bibir sahaja. Pak Ni berjanji, Pak Ni salam dari Bandar Aceh. Waalaikumsalam. Mari kita tanya orang Aceh ni. Gimana keadaan di sana? Kalau nak hantar makanan untuk review macam mana? Allah, Pak Ni dah tak buat dah sayang. Pak Ni duduk rumah sembang dengan kita orang. Salam dari Tawau. Waalaikumsalam. Jauh ya Pak Ni punya live ni sampai ke London tadi. Ni dekat Aceh. Wow. Bagus ada social media ni. Ini yang Pak Ni kata, kenapa kita tak buat sesuatu supaya satu dunia akan gunakan apps yang kita cipta. Kita kat Singapura masih tak boleh. Oh ya ke? Kesiannya orang Singapura. Tak apalah. Tapi Singapura dulu dah bebas kan? Dah keluar daripada zon merah kan? Singapura dulu dah bebas daripada zon merah. Ya insyaAllah Ghost Travel. Ya insyaAllah Pak Ni maafkan. Dia tu siapa? KO tu pada awak. Pak Ni tak review masalahnya. Skipity. Pak Ni tak review. Pak Ni kalau awak bagi, Alhamdulillah Pak Ni makan lah. Tapi Pak Ni tak review. Ada ke orang nak bagi, lepas tu tak review? Pak Ni sebenarnya review pun bukan apa, review untuk bantu orang aja. Cantik rumah Pak Ni, thank you. Alah, apa sangat, ada lagi gambar tak gantung. Nampak ni, gambar tak gantung ni. Ni tak gantung lagi. Takut dinding pecah. Lepas tu Pak Ni nak tukar perabot ni. Perabot ni Pak Ni nak tukar. Ada siapa nak beli tak perabot Pak Ni ni? Pak Ni pakai apa untuk putihkan gigi? Pergilah dekat dentist. Macam-macam ada dekat dentist itu. Dia buat scaling, dia boleh buat whitening, dia boleh isikan mana yang kosong supaya penuhkan cantik. But yeah, it will cost you lah. It will cost you certain amount of money. Pak Ni boleh tak puasa 6 sekali dengan puasa ganti? Tak tahulah Pak Ni, boleh tak boleh. Tadi kita buat apa yang wajib dululah. Betul tak? Kalau awak dalam keadaan sangsi, kenapa awak nak buat benda yang sunat, sedangkan ada benda wajib yang awak kena buat? Buat je lah yang wajib dulu. Ganti tu kan wajib. Senang aja kan? Pakai logik lah. Lepas itu kalau dapat pahala sunat sekali, Alhamdulillah lah. Kalau tak, buatlah lagi 6. Kalau awak tinggal 3 hari, settlekan 3 hari dulu. Buat yang wajib dululah. Nak kejar sebab nak kejar Pak Ni, nak kejar puasa 6 tu kan sekali je. Sekali je dan setahun ada 30 hari. Kalau 30 hari ada 29 hari untuk korang kejar puasa 6 itu. Dapur Kak Dek. Terima kasih Ghost Travel Seekers. Sorry kalau Pak Ni terpalau. Pak Ni nak duit raya. Boleh nak duit raya. Tapi masalahnya orang buat open house tahun lepas tak datang. Tahun ni langsung tak ada. Tuhan marah tau.
Nampak tak cikgu Jija? Tuan Mara tu tak boleh buat open house. Tak tahulah lagi bila boleh buat open house. Itulah kadang-kadang bila kita ada peluang kan, kita buat. Kita tak tahu apa mendatang. Sekali tiba-tiba Tuhan turunkan ujian gini. Dah tak boleh buat open house. Kan kita rasa, lah menyesalnya aku tak pergi tahun lepas. Nampak? Jadi kalau kata tahun depan, awak pasti ke tahun depan ada boleh buat open house? Sebab cara kehidupan kita dah berbeza dah. Nak bagi duit raya kalau setakat transfer boleh je, tapi tak payah tunggu raya boleh transfer. Orang raya ni orang nak silaturahmi. Ada juga orang maki Pak Nil silaturahim lah Pak Nil. Saya kata Pak Nil lah. Dekat Indonesia, diorang panggil silaturahmi. Jadi bila Pak Nil bercakap dengan orang Indonesia, ada peminat-peminat Indonesia, Pak Nil silaturahmi je lah. Kan? Ada orang pandai kat sini nak jadi ustaz. Itu pun nak jadi juara nak membetulkan aku punya sebutan. Alah, kau baru semalam sunat. Aku dah lihat dah. Nak mengajar aku. Lihat pula, lihat lidah. Cakap, nampak? Pak ni pernah baca berita? Pernah! Pak ni pernah baca berita. Pak ni nyanyi lagu raya, bayar! Sekarang new norm. Bayar dari rumah menghiburkan. Okey, ada few rancangan raya, ada few rancangan bulan Ramadan, ada few rancangan masa PKP, Astro offer dekat Pak Nil. Go Shop pun ada juga offer kat Pak Nil. Tapi Pak Nil tolak. Janganlah kata Pak Nil dah tak keluar TV. Sebenarnya it's my choice. Nak keluar TV tak keluar TV is actually dah sampai tahap ini adalah pilihan Pak Nil nak keluar TV atau tidak. It's my choice. Kan? So masa PKP diorang shoot untuk rancangan raya tu semua, ada jemputan tapi tak nak buat. I said never mind. I am too old already for this. Takut terkena jangkitan. Umur Pak Nil ni lah kan umur tua. Pak Nil tebas kiri kanan tu tak nak touch up ke? Pak Nil dah bagi tahu dah tadi. Pak Nil dah bagi tahu dah. Biar je lah, tak payahlah. Lepas PKP ni nampak benda lah ni jadi macam ni menular ya. Rambut ni biarlah. Ni atas ni pun nak biarkan putih tak lama lagi. Sebab itulah kalau kita banyak jalan luas pandangan. Betul? Setuju? Hair lock lah Pak Nil gunakan pengetahuan yang Pak Nil ada. Kita boleh belajar dari Pak Nil. Betul? Jadi macam Pak Nil lah, kalau gini tau, Pak Nil kalau nak cakap dengan seseorang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman, Pak Nil tak sembuh je soalan itu. Kadang-kadang mulut kita bercakap, kita kena gunakan otak juga. Adakah sesuai kita nak bercakap dengan orang tu? Short tengok cerita lawak dengan Irma. Kan? Suka kan cikgu? Tapi itulah azab. Shooting sendiri, director sendiri, action. Kita sendiri action keluar. Yalah. Pak ni pula jadi orang tua kan. Luar kamera pun dah terpaksa ambil mood jadi orang tua. Allah lembabnya kehidupan. Pak ni Frika kalau nak buat podcast dengan saya, InsyaAllah boleh je. Sekarang new norm ni kan. Boleh je. Rambut tu mahal. Mahal apa? Tahu tak? Potong rambut sekarang kan, diorang kan sedih. Diorang kalau ada 8 kerusi, dia terpaksa selang-selangkan. Lepas itu sekali masuk seorang dalam 45 minit, habis masa dekat situ, dia tak boleh cari ramai pelanggan. Pak Nil login tu ada Pak Nil best gila. Thank you. Bagi tahu Pak Nil rindu Pak Nil wartawan TV3. Oh ya ke? You were there? Awak pernah jadi wartawan kat TV3? Bagi tahulah kat Irma. Biar Irma besarkan watak Pak Nil. Ni Pak Nil jadi jiran. Naklah jadi ahli keluarga pula tak? Dengan nenek com-combak tu.
Terus jadi. Combak. Rumah Pak ni kat mana? Dekat Bukit Jalil je. Kau sanggup kan borak dengan Pak ni? Bagus lah. Betul macam bilik bedah. Tak. Macam bilik bedah lah. Hai Jiwa Firdaus. Korang tadi Pak ni pergi live Mami dekat Bigo. Oi, suka dah Mami cari penyanyi kat sana tapi dah habis dah. Korang terlambat lah kalau tak pergi. Oh, memang dia cari penyanyi. Nanti korang bukan ahli Bigo Pak ni ahli Bigo. Diorang kau nampak Pak ni nama je Pana. Alamak, macam mana Pak ni nak masuk surut-surut supaya sebab dekat Bigo tu poing dia keluar. Nama. Pak ni kan masuk surut-surut supaya orang tak perasan. Nampak juga. Contoh. Alamak, tak boleh lah pakai Pak ni pakai phone ni. Tak boleh. Kita jiran kakak. Jiran kakak Azraf. Pak ni bagilah lawak sikit. Korang ni semua nak main free je. Bayarlah Pak ni kalau kita pergi KFC macam mana nak tahu ayam tu jantan betina. Alah, Pak ni pun tak pernah tahu pun ayam tu jantan ke betina kalau makan pun. Kan? Makan je lah. Ayam is ayam lah. Kena, ini ayam jantan ke ayam betina? Saya nak ayam betina je. Adakah orang kisah ayam tu jantan ke betina? Dekat KFC ni sebab Pak ni naikkan, Pak ni bagi komen ni sebab awak cakap KFC. Kan? Kat mana pun kalau bukan KFC pun, kalau kau nak beli, pakcik, bagi saya ayam jantan goreng 3. Ayam betina goreng 2. Macam tu. Aduh, orang kisah. Adalah soalan yang boleh menaikkan ekonomi negara. Okay, anyway. Mungkin awak ada jawapan dia. Okay, kita nak fun-fun sikit. Okay, macam mana nak tahu ayam tu jantan ke betina? Kalau KFC, okay, come. Siapa boleh tahu? Bagi jawapan. Gelak gila si Jiwa tu. Betul lah kan? Saya nak ayam jantan. Saya nak anak ayam lah. Saya nak anak ayam. Okay, jawablah Jiwa. Pak ni tak busy lah Jiwa. Lawak lah Pak ni. Bukan tengok kaki kot. Ada ke nak tengok kaki? Kau dekat KFC, kaki pun tak nampak. Okay? Dia bagi peha yang besar ayam betina. Ya ke Cikgu Jija? Asal besar je, betina lah. Nak mak ayam. Ayam jantan, peha dia kecil sikit. Betina besar. Aduh, hidup pula. Hidup pula topik ni. Terus merah muka Pak ni. Muka Pak ni dah merah dah. Telinga pun dah merah dah. Okay, kalau guys beli ayam terjumpa punya ayam tu jantan lah. Ada ke? Kau nak check. Mana? Kau nak tengok punya ayam? Kau ni suka kalau orang tengok punya kau? Suka? Nak beli ayam goreng nak tengok punir dia pula. Lainlah kalau ayam tu ayam jantan peha dia panjang, betina pendek. Pandailah Ibnu. Suka hati je. Aduh. Saya nak mak ayam ya. Bapa ayam ada. Anak ayam. Kau beli ikan. Apa kau nak tanya? Ikan betina satu. Sama je lah soalan. Yang mengarut lah. Nak ikan. Gelak besar aku. Gang. Ayam spicy. Ayam goreng biasa. Ayam pun dia tak kisah. Kau tahu tak ayam kat luar. Dia pun tak kisah. Dia jantan ke dia betina. Dia tak kisah pun. Mau tak kena campak dari KFC minta pelik-pelik kan? Nak ikan emas satu. Macam mana nak tahu ikan tu betina ke jantan? Tengoklah punir dia kata. Aku tak tengok. Ikan punya punir macam mana? Aku yang umur 58 tahun ni pun tak tahu macam mana ikan make love.
Kalau ayam pernah juga aku nampak ayam top, ayam bottom. Tapi ikan aku tak pernah tengok ikan top dengan ikan bottom. Saya tak pernah nampak ayam betina atau jantan. Tu memang kau daripada dunia mana ayam jantan dan betina kau tak pernah nampak. Pak ni betul ke 58? Ya. Pak ni 58 tahun. Nak ayam chicken dinner, PUBG 1. Tak sampai. Cuba lagi. Ayam dah, ikan dah. Lepas ni pasal sotong pula. Sotong, dia bukan jantan, bukan betina. Dia tengah-tengah. Tu sebab nama dia sotong. Dia pecek perut jantan tu dapatkan spermatozoon. Yoko! Pandailah kau. Siapa yang nak pecek tu? Satu kerja pula. Siapa nak pecek ikan? Kalau ikan susah sikit Pak Ni. Pak Ni ni lawak. Bukan Pak Ni lawak. Pak Ni baca korang punya ni aje. Pak Ni duk komen. Tahu tak? Pak Ni duk komen apa kau cakap je. Pak Ni jaga diri ya. Sebab Pak Ni duduk area Bukit Jalil. So what? Kau jaga diri sebab kau duduk Ampang. Macam tu. Tak kena mengena lah nasihat tu. Keli masak sup Pak Ni sedap. Tiba keluar perkataan tu. Betul ke ada sop pakaian untuk drama? Sebab ada budak wardrobe minta saya tambah baju sponsor. SOP baju untuk drama? Tak apalah Pak Ni tahu. Kan Encem tengok Pak Ni depan lagi. Encem, kelu lidahku Cikgu Jijah. Nanti awak punya AA tu. Naik hantu nanti. Pandai nak komen-komen orang nanti Kang. AA tu bising nanti. Pak Ni ketawa je dah lawak. Ya ke? Oh ya, bila Pak Ni apa ni buat radio dengan Dame Bramboy kan. Pak Ni ketawa je. Tapi Pak Ni edit lah. Pak Ni tukang edit, dia tak faham pun pasal teknologi ni. Pak Ni siang-siang buka lampu cerah. Apa masalah? Masalah ke? Siang-siang buka lampu? Memanglah. Rumah ni memang siang-siang buka lampu. Malam kami tutup. Kami lain benda lain. Ya? Malam kami gelap kat sini. Kami siang je kami pasang lampu. Apa lagi butir pasal rumah aku ni korang pergi zoom in? Semuanya pasal apa ni? Pak Ni nak bagi korang dengar Azneh dan Dame Bramboy. Gila lah. Oi. Kita tengok ni pasal apa Waiter? Saya bukan waiter. Saya ketua pemagaran Langkah Terbang ni dan juga ketua pemuda ya di Langkah Terbang ni. Saya panggilkan saya punya anak buaya, anak kapal saya. Yang lainnya sebentar je join. Hello. Ya, apa khabar puan? Selamat pagi. Terima kasih kerana menaiki penerbangan kami ya. Hanya seorang perempuan saja pagi. Pramugari tidak lama ke? Saya pramugari di sini. Saya ni sebenarnya nak order burger. Okey, saya turun kerja terjun je. Saya terjun. Selalu saya terjun, saya jerit je lah ya. Hai, Abang Burger kat bawah. Oi, Abang Burger. Buat burger satu ni, penumpang, passenger. Kelas ekonomi. Sekarang balik ke atas lah. Ya. Thank you. Hotel dah kak. Ada burger yang dah siap ke? Pilot, Ghostan. Yang siap ni kenapa dia McDonald? Ghostan. Captain, Ghostan. Kita kan? Tapi kalau Ghostan lama lah, Kak ambil masa setengah jam lagi tau. Tadi kita baru take off kan? Alah, lambat sangat lah. Lambat kan? Bagi saya sandwich je lah. Lambat sangat. Nasi ayam apa? Tuna. Kita ada tuna. Kita ada ayam, daging, margarine, plantar, sawi, bacang. Yang bacang biasa ni yang baru punya lah yang kita serve ya. Bacang ni kalau untuk perjalanan jauh, untuk ekonomi kita bagi bacang je. Jadi diorang pun tak makan banyak, sip sikit kan? Kalau 10 orang lain, 3 orang je minta. Nak yang bacang je. Boleh sakit perut lah makan macam ni. Kakak ni tak fresh orange. fresh orange. Macam-macam lah kakaknya rumah kakak ke. Dapat terbang tau macam ni lah. Saya nak awak tanya banyak lah. Saya kan sebagai penumpang. Ya. Betul.
Customer always right. Sorry ni ya. Okey, kakak buka macam tak fresh je. Kakak ni macam ada masalah ini kat terbang ini. Rumah kan, dengan suami pagi tadi turun naik kat terbang lari. Atau kakak cuba nak try bunuh diri terjun daripada atas kat terbang. Saya tolong-tolongkan kakak. Dulu saya pernah tolak kapten saya sendiri. Okey kak, ambil simon ni. Simon ni. Okey, pegang jap kakak, saya duduk sebelah kakak ni. Okey, simakan saya. Sebelah saya pula ni. Saya suruh kakak simakan saya. Sekarang ni. Sorry kakak. I'm sorry because I thought I passenger. Alah, I lupa I student. Kakak nak pergi mana ni? Kakak pasport ada bawa tak? Tengok kapal terbang nak ke mana? Kalau tiket ni, kakak cuma nak pergi Batu Berendam Melaka. Mana ada airport tu kak? Pelan mana ada airport lagi ni? Tak tahu ni tiket lama kakak beli Kakak beli kat mana tiket ni? Pudu Raya je. Dekat bas kan? Okey. Sekejap juga Kapten panggil. Kan saya datang balik. Tunggu tau. Kakak tidur dengan sebelah orang yang itu. Abang sebelah tidur di kakak ni. Sorry kak. I nak jumpa Kapten. Kakak ni fresh ada saya bawakan. Minum sikit. Terima kasih. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Kami juga memang mengidangkan Clorox untuk penumpang yang banyak sangat hanya kan. Nak macam-macam. Kenapa? Oh, tak ada apa-apa. Clorox. Penghilang bau mulut. Salah cakap kak. Macam mana dengan saya punya okey kak tadi kak ada hantar semua order tu. Oh, Okey, terima kasih kak. Saya nak bertanya depan. Itu dia. Memang kerja Pak ni memang ketawa je. Itulah bila Pak ni bila nak datang TMS lagi. Tiba apa klorek. Kloro. Kakak ni klorok. Klorok? Bukan klorek. Pak ni macam nak mampus. Dia spontan je tau si dia berambut tu. Kita orang Pak ni kalau dengan dia record untuk era siaran pagi tu, Pak ni akan record dalam sejam. Sejam, apa nama video tu? Cari je lah asli dia berambut show keluar punya. Memang jujur Pak Nil boleh catch up ke sembangan dia berambut boleh. Pak Nil tukar record. Jadi dia akan cakap selama sejam dan Pak Nil terpaksa edit mana yang tak kelakar tu Pak Nil buang. Pak Nil kumpulkan yang G2 gist dia yang kelakar. Itulah jadinya macam pening kepala jugalah nak edit, tapi subhanallah dia punya lawak nak hadam tu lambat, dia boleh fikir cepat lagi ni. Dia boleh fikir cepat je. Orang cakap itu, dia cakap ini. Orang cakap itu, dia cakap ini. Yang itu adalah drama sebabak, bukan sawancara. Okey, sawancara tengok Pak Nil interview dia, ada perasaan masa tengah edit. Apa perasaan masa tengah edit? Oh, masa tengah edit tu menyumpah dia lah. Banyak lawaknya. Mana aku nak keluarkan sebab benda tu sebenarnya untuk 3 minit aja. Okey, Pak ni bagi dengar satu lagi. Ini tak ada video, jangan cakap video Yang ini sebenarnya adalah soundbite daripada radio punya ni. Dia kau tanya itu dia jawab. Dia tanya itu dia jawab. Kau tengok dia pasal pencuci tandas. Kau tengok Dia Rio Pagi Era bersama Arsenal dan Dean Bramboy. Stok iPhone 3GS 32GB kini di pasaran. Dengar tak? Dapatkannya Dengar tak? di pengedar Maxis berhampiran. Okeylah, jom kita Cepat ni, muda, suara teruskan muda. lagi keceriaan pagi ni. Kita ketawa sama-sama dan kali ni kita ketawa untuk Sawantara. Dari mulut kedua. Pusat. Okeylah, Assalamualaikum. Kita ada pereka fashion yang kita bawa. Dia memang pakar pasal pakaian dan fashion. juga Kenapa dia kata pakaian. itu? Oh, sorry Pak ni yang salah. Pak ni salah. Sawantara. Ni dia. Sawantara. Yang ni dia, Pak ni interview yang pencuci tandas. Tengok Okeylah, dalam Sawantara anda tahu dah ramai dah pekerja-pekerja dari pelbagai bidang kami bawa untuk kami Sana buat. sikit je. Pak ni Cik. tak ada yang Kenapa dekat Saya nak Agung. pergi cuci tanah ni. Aduh, hai makcik ni. Kenapa masuk tanah perempuan? Okeylah, kita ada pencuci tandas yang akan menceritakan pengalaman. Namanya Saya Makcik Ramah ya. Cik Rama. Ya.
Cik Rahman, dah lama dah buat kerja ni? Bila ini yang boleh buat pun kerja kan. Cuci tandas awam ya. Cuci tandas ni kau jangan tak tahu ya Aznil ya. Walaupun makcik ni perempuan, tandas lelaki pun makcik buat juga. Oh ya ke? Tapi banyaknya tandas lelaki makcik pergi. Anak-anak ni pula kau tahu Aznil, makcik ni lama menjanda kan. Habis tu kenapa kena mengena suka pula masuk tandas lelaki? Seronok lah nampak dia orang kan. Seronok, terhibur hati ni ya. Maknanya bila masa dia orang nak masuk buat tu, kita masuk tu lah makcik. Dan tu juga lah makcik. Menyunci tandas kan. Tak nampak tak apa, dapatlah mendengar. Ada yang bunyinya laju ya. Ada bunyinya perlahan. Ada yang bunyi pelupuk. Yang itu makcik keluar. Baun. Ya. Ini tujuan dia menjaga kebersihan ni. Kalau kita orang tak buat macam contoh kalau macam makcik tak buat, macam makcik Leha tak buat kan. Tadi makcik Rahmah ya. Nama penuh Rahmah Leha. Lupa nama makcik ya. Kalau lah makcik Rahmah tak buat kan, siapa lagi nak buat? Kau nak tolong buat. Kau takkan buat. Ya, kau cuci makcik. Makcik pun lah mau nendo. Dan torai juga. Yang seronok bukan apa, makcik hari-hari dapat main sabun. Sabun sana, cuci sini, spray sana, tembak air laju-laju. Ni tandas berbayar pakcik? Ini tandas berbayar ya. Ada yang baru punya top up ya. Pakai prepaid ya. Oh iya ke? Kan. Kalau habis top up lah. Kan. Untuk buang air besar RM50 ke atas. Mana makcik nak tahu dia buang air besar ke buang air kecil? Kita melalui bunyi ya. Kalau besar bunyi jatuhnya, besar lah. Jadi ini ikut harga ya. Makcik pergi kerja bersolek ke? Makcik kenalah cantik-cantik. Maklum sajalah sejak menjanda. Makcik yang kau ni tahulah kan. Dia tu jawapan. Tadi Rahmah. Nama penuh. Apa tu? Rahmah Lehakiah. Panjang lah makcik ni sebenarnya ya. Orang panggil Ikia. Ikia, Cik Ikia. Cik Ikia kan. Nama macam perabot lah kan. Jijitan apa pakai nak make up ke? Habis kan. Bila kita pakai cantik-cantik macam ni kan. Kok ada yang sangkut hati. Makcik pun bukan tua sangat. Untung kalau dapat pasangan dengan makcik macam makcik ni. Cantik lah katakan. Kan. Tak habis-habis. Anak dah besar-besar. Base ceiling yang lebih-lebih tu. Mana yang bos tak cek. Makcik dia ambil. Bela-bela. Kadang-kadang orang bagi tip. Orang bagi tip. Kau tunggu apa lagi? Makcik tipu lah. Tip tu untuk tipu. Beli alat makeup. Kau tahulah Aznil. Kak Anom ni janda. Kak Anom lagi. Kak Anom drop umur. Apalah nama awak yang sebenar ya? Yelah. Panjang namanya. Yelah. Nak minta tanah perempuan lah ni. Sawancara pusuk itu tadi dibawakan oleh Sawancara. Ya. Itulah dia. Allah Akbar. Dan dia sangat menjiwai watak Sangat menjiwai watak. Dia boleh masuk watak tu. Lepas tu tak payah, tak ada skrip. Tak payah bagi tahu dia apa soalan. Tanya je. Dia jawab main macam orang masuk sawan. Kena sawan terus lepas dengar betul Pak dia insan. Allahu Akbar. Itulah dia kelebihan seorang insan yang bernama Din Bramboi. Pak ni okey ke tak? Pak ni kita ketawa ni, Pak ni tu teringat dia macam nak nangis pula dah. Berapa tahun Pak ni kat era? Entahlah, 3 tahun kot. Pak ni pernah buat solo. Lepas tu Pak ni buat bersama dengan Din Bramboi. Lepas tu Pak ni buat bersama Ray dengan Anif. Tapi dengan Din Bramboi tu legend lah. Memang tak boleh masuk radio lain mengaku kalah lah. Memang tak boleh lawan. Sebab kita ada Din Bramboi dengan Pak ni tukang ketawa je. Kan? Ya, Fatihah apa kita baca dah hati. Kan? Pak ni tukang ketawa je. Radio lain radio lain susahlah nak lawan masa tu sebab memang tak ada duanya kan Din Bramboi tu. Tengok lagi satu, dengar lagi satu. Memang pening gila lah arwah. Sawancara dari mulut ke mulut. Busuk. Assalamualaikum. Hari ni Sawancara kita akan bersama dengan pelumba lari negara. Dengar tak? Kenapa ni? Saya lari dari rumah ni. Ya ke? Nak sampai ke studio ni untuk rakaman. Lari je tak ada bawa kereta. Saya lari daripada rumah. Saya memang tak
Saya pernah berlari dari rumah. Ha-ha. Kalau ada Olimpik di Beijing dari rumah, saya pergi ke Beijing berlari. Sampai airport, berhenti naik kapal terbang, turun airport, lari balik. Dalam kapal terbang saya lari setempat. Kadang-kadang boleh keluar sampai ke luar ya. Jadi nama awak apa? Azman. Oh, Azman. Azman. Tanda lah Tak ada, saya. awak kena buat kontak saya tak nak cerita pengalaman. Azman. Okeylah. Awak dah lari sejak umur berapa tahun ni? Sejak dari umur saya habis sekolah menengah, pertama sekali saya lari dari sekolah. Lepas tu saya pernah lari di sekolah menengah Saya pernah di sekolah menengah pula, mak saya masukkan saya asrama mak bapak saya. Asrama. Saya lari pada asrama. Bawa kain baju termasuk baju kawan saya sekali. Dengan warden asrama sekali. Saya pernah bawa lari buat anak warden sekali gitu. Anak perempuan dia. Kawin lari ke Thailand. Gitu. Pak Imam pun berlari sama kami. Kami sampai berlari sampai menikah. Oh, ya ke? Jadi dalam kahwin lari Lari ni ada banyak Saya pernah masuk pertandingan macam-macam. Ada lari silih berganti lari berganti-ganti. Oh, ya ke? Berganti-ganti jantina kan jangan tak tahu. Itu 4 kali 100, 4 kali 4 4 wheel drive dia lari. Lepas tu saya pernah dapat emas antara emas yang pernah saya bawa balik ingat emas Kago. Emas lagi Mas Mona. Oh, bawa lari juga. Mas Omar. Mas Omar dan isterinya kan rupiah dapat dia sebagai hadiah. Kalau ada semua kat rumah saya letak lamar itu. Saya keraskan mereka. Marathon tu mana? Marathon ni orang-orang mereng Orang-orang mereng yang akan lari sampai depan rumah Kak Eton. Mereka akan lari di keliling rumah Kak Eton. Jogeton, jogging dengan Kak Eton. Okey. Apa persiapan yang selalu awak buat sebelum awak berlari? Makanan yang saya makan. Pagi kita makan telur Oh, gitu. Kalau ayam tu tengah telur naik bagus lagi. Tengah telur tu tak ada hangat-hangat Dekat belakang panas lagi telur tu kan. Kan masukkan terus dalam air panas. Ayam tu kita pun masuk sekali. Ayam sekali kita rebus tengah masak. Oh, ya ke? Makan benda-benda yang segar untuk menambah karbohidrat dan juga tenaga, lemak, energi dan juga protein. Tengok tangan saya semua anatomi kuat. Kawan-kawan saya tengok. Kenal Ramlah Ram. Ram pula. Kenal Rabuan Pit. Adik-beradik dia semualah. Rabuan Pit. Rabuan Pit. Lepas tu Pit Abdullah. Kau nak mak rempit. Kok Pit. Kan Pipit. Orang Pipit. Semua. Suka hati aja dah. Jadi tengok blog saya tengah lanjut. Baca blog saya. Marah. Dia boleh marah. Ada penat ketawa. Ya Allah Tuhan. Boleh tak duduk borak dengan Panel kan? Dengan ni aja. Boleh tak? Pak ni ceritalah sambil tu. Sambil tu Pak ni ceritalah pengalaman bersiaran dengan dia. Aduh, hai. Dia bahagian serius dia tak nak ambil tahu tau. Dia nak ambil tahu pasal benda-benda yang tiga suku tak masuk akal tu dia boleh. Tapi bila kita dia umumkan pasal kemalangan berlaku lain jadi dia. orang kemalangan tu semua dah kemalangan. Kalau dengan dia kemalangan kali kedua. Kalau bagi kat dia baca memang tak. Jadi dekat dalam konti tu seronok pula topik ni. Ya Allah, pemerah nanti Pak ni kat Bigo Pak ni main yang mesti ramai peminat dia kat situ, rindu kat dia. Besar rumah yelah. Dah kerja berpuluh tahun, kumpul duit, dapatlah rumah ni. Alhamdulillah. Tu dia. Pak ni puasa. Kami melayan korang ni sekejap. Tahun berapa tu Pak Nil? Tahun berapa 2010 kot. 2010, 11, 12 macam tu lah 3 tahun Pak dengan dia. Aduh, ya Allah. Berai-rai dong aku ketawa. So, lah. Nanti Pak Nil nak pergi Bigo. Korang jomlah pergi Bigo. Pak Nil nanti nak share cerita yang sama. Sakit perut kan Cikgu Jija. Memang sakit perut. Okay. So, Pak Nil pergi Bigo. Sajalah live sekejap. Okay, Assalamualaikum.